Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan syukur pada Allah kerana pagi ini kita dibangkitkan, kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bangkit untuk mengerjakan apa tugasan yang telah kita rancang dalam kehidupan kita. Dan yang pasti pada pagi ini duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar keluarga besar Tanyalah Ustaz, dan salam Hari Kebangsaan diucapkan kepada semua penonton-penonton dan semalam 31 Ogos 2021. Baik, semoga semangat cintakan negara terus mekar di dalam hati dan sanubari kita. Baik, sedang menonton, pada hari ini kita bakal membincangkan topik fiqh berkenaan dengan topik keharusan dalam hukum. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton semua. Baik, seperti biasa, jika ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-88-1677 atau nak terus ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV 3. Boleh bertanyakan soalan di dua saluran kita ini untuk kita dapatkan pencerahan berkenaan dengan mungkin ada apa-apa yang kita tidak tahu ataupun keliru di dalam kehidupan kita. Baik, seperti biasa sebelum kita melanjutkan untuk perbincangan kita dan memperkenalkan siapa bintang ilmuwan pada hari ini, jom saksikan terlebih dahulu sebagai peringatan pada kita tentang status terkini COVID-19 Malaysia untuk tarikh 31 Ogos 2021. Baik, kita lihat di skrin anda status terkini COVID-19 Malaysia tanggal 31 Ogos 2021. Kes baru mencatatkan 20,897 kes, 20,896 kes tempatan dan 1 kes import. Kes sembuh baru semalam mencatatkan 18,465 kes dan dilaporkan ada 282 kes kematian dan mencatatkan juga di situ yang dah mengambil dos pertama 19.6 juta telah pun mengambil dos yang pertama untuk vaksin, dan dah 2 dos ada 14.9 juta rakyat Malaysia telah pun mengambil untuk dos yang kedua. Baik, sama-sama kita jadikan ini sebagai peringatan pada kita untuk kita sama-sama memerangi dan memutuskan rantaian wabak COVID-19. Baik, seperti yang dijanjikan sebentar tadi, kita memperkenalkan bintang ilmuwan yang bersama dengan kita pada hari ini untuk menjawab berkenaan dengan topik keharusan dalam hukum. Tak lain dan tak bukan, kita bersama dengan Prof. Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bersama dengan kita di studio. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Bila mana kita sebut tentang topik fiqh, kebiasaannya Datuk akan bersama dengan kita untuk menjawab persoalan-persoalan, kemusykilan dari penonton-penonton semua. Tapi hari ini bila sebut tentang keharusan dalam hukum, mungkin di awal ni kita nak dengar juga berkenaan dengan bagaimana yang disebut sebagai harus itu dan bagaimana perkiraan pahala bila mana perbuatan harus. Silakan, Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi dai, para penonton Tanyalah Ustaz TV3, yang mana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada hari ini dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Hari ini tajuk kita sangat menarik, iaitu tentang keharusan dalam hukum. Bila sebut tentang keharusan, sudah pastinya ia melibatkan hukum hakam. Dalam Islam, nak tentukan hukum itu dia ada 5. Pertama, harus. Kemudian, wajib. Nombor 3, sunat. Nombor 4, haram. Nombor 5, makruh. Jadi dia ada 5 benda ni mesti mainkan peranan. Yang kita nak bincang hari ini ialah harus. Bagaimana yang dikatakan harus? Para ulama jelaskan setiap perkara. Antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, setiap perkara
yang tidak ada dalil daripada Al-Quran, daripada sunnah, ijma' ulama ataupun qiyas. Semua benda ni kalau tak ada, maka ia adalah harus untuk awalnya. Kalau keluarlah apa saja yang kita rasa tak ada jumpa dalam fatwa, tak ada jumpa dalam Quran, tak ada jumpa dalam sunnah Nabi, maka hukumnya harus terlebih dahulu. Tak boleh tiba-tiba kita nak haramkan, tak boleh. Jumpa satu minuman, oh ini haram ni, terus bagi haram, tak boleh. Sebab apa? Sebab nak menentukan suatu hukum itu halal atau haram, mesti kena ada dalil. Itu sebabnya para ulama' dia keluarkan satu kaedah yang cukup masyhur. Al-aslu fil asya' ibahah. Asal pada setiap perkara itu ataupun atas setiap benda yang kita jumpa itu adalah harus terlebih dahulu hatta yadullad dalil ala tahrimih, sehinggalah terdapat dalil yang mengatakan ia haram. Jadi dalam isu ini tuan-tuan perempuan, selagi mana benda itu tidak ada dalam Al-Quran mengatakan haram, tak ada dalam sunnah katakan haram, dan tak ada pula fatwa-fatwa ulama atau ijma' ulama mengatakan ia haram, maka perkara tersebut adalah dibenarkan. Jadi bila kita buat benda tu, dia tidak berdosa lah. Itu yang disebut oleh para ulama berhubung tentang isu harus. Dan Allah pun dah bagi tahu dalam Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah jadikan atas muka bumi ni semuanya untuk kita. Makanan untuk kita, minuman untuk kita, tumbuh-tumbuhan untuk kita. Tapi kalau setelah dikaji, dilihat tumbuh-tumbuhan itu boleh mendatangkan mudarat, maka hukum berubah jadi haram. Macam ikan. Dia ada satu ikan, saya lupa nama ikan tu. Ikan tu kalau tak pandai makan, tak pandai masak, racun. Jangan main. Jadi hukum ikan harus hukumnya makan, tak payah sembelih apa semua. Tapi kalau didapati ia mendatangkan mudarat, boleh membawa kepada kematian, maka hukumnya boleh berubah daripada harus kepada makruh. Daripada makruh boleh bertukar jadi haram. Wa iyazbillah. Allahu akbar. Baik, bila mana sebut tentang penentuan sesuatu hukum, dia mesti tak lari daripada 5 ini, harus, wajib, sunat, haram dan juga makruh. Dan bila mana dia tidak disebut di dalam 4 ini, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, maka ia hukumnya adalah harus, sehingga mana ada dalil yang mendatangkan mengatakan ianya haram dan tidak boleh. Baik, kita nak lihat soalan pertama pada hari ini, ya Datuk, dari sahabat kita Hana Wanci yang bertanyakan soalan di ruangan Facebook kita. Katanya, Assalamualaikum. Soalan saya Datuk, apakah keharusan dalam hukum berkaitan pemindahan organ dari perspektif Islam? Dan soalan yang kedua, apakah hukum yang melepasi kemestian atau keharusan mengikut hukum dan fatwa setiap negeri? Terima kasih kepada sahabat kita Puan Hana Wanci atas soalan yang ditanyakan. Jadi kita serahkan untuk Datuk menjawabnya. Silakan. Okey, pertama sekali berkaitan tentang naqlul a'dha. Ya. Perkara ini dah lama dibincangkan ulama, tuan-tuan dan puan. Boleh ke tidak kita nak melakukan pemindahan organ? Ada orang dia buat pemindahan organ antaranya buah pinggang. Yang selalu masyhurnya buah pinggang lah, buah pinggang ke buah pinggang orang lain. Hati, daripada hati ibu kepada hati anak, begitulah seterusnya. Jadi banyak organ-organ yang telah diguna ataupun yang telah dilakukan oleh orang kata apa, oleh para doktor untuk kemaslahatan umum. Dalam isu ini, tuan-tuan dan puan, para ulama dia jelaskan ada 2 hukum. Satu kumpulan ulama dia mengharamkan secara mutlak. Satu kumpulan ulama dia mengharamkan secara mutlak. Tak boleh. Sebab apa? Laqad karramna bani Adam. Anak Adam ni mulia, mana boleh pindah-pindahkan organ? Itu satu. Pandangan yang kedua mengatakan harus hukumnya. Harus kita memindahkan organ daripada satu orang kepada satu orang yang lain dengan syarat-syarat. Pertama, maslahatnya lebih besar. Siapa yang tentukan maslahat ni? Para doktor. Doktor ni pula dia jelaskan perkara tersebut, kaedah tersebut kepada para mufti. Dan mufti-mufti bersidang melihat bahawa maslahat lebih besar, maka hukumnya harus. Itu yang berlaku di Malaysia. Jadi macam pindah organ, buah pinggang dan sebagainya, Kementerian Kesihatan menerima perkara tersebut, buat perkara tersebut kerana mufti-mufti di Malaysia telah mengizinkan dan membenarkan perkara tersebut dilakukan. Nombor 2, tidak mendatangkan kemudaratan.
kepada siapa-siapa yang berbuat demikian. Dan doktor lebih memahaminya. Dan nombor 3, tidak berbuat demikian untuk tujuan jual beli. Itu tidak dibenarkan. Sebab apa? Badan kita, tubuh badan kita, organ kita bukan milik kita. Betul. Allah bagi pinjam saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu pencerahan untuk persoalan yang pertama, dan persoalan yang kedua kita akan jawab setelah kita berehat seketika nanti. Baik, sudah penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Asal kepada sesuatu hukum adalah harus, dan ianya akan berubah hingga ada dalil yang datang mengubahnya. Dan bila kita sebut tentang hukum di dalam Islam, ya pastinya hanya bermain pada 5 ini: harus, wajib, sunat, haram dan juga makruh, dan tidak ada lain. Dan pastinya hari ini kita membincangkan tentang keharusan di dalam hukum yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Mari bertanyakan soalan. Mungkin ada kita terkeliru dan tidak faham berkenaan dengan hukum-hukum di dalam Islam. Dari tempatnya Tanyalah Ustaz, kita bertanya di sini. Baik, dan tadi kita jawab soalan daripada sahabat kita di Facebook, Hana Wanci, yang bertanyakan 2 soalan. Yang pertama telah kita jawab berkenaan dengan bagaimana hukum pemindahan organ, dan yang kedua katanya apakah hukum yang melepasi kemestian atau keharusan mengikut hukum dan fatwa setiap negeri. Baik, itu yang ditanyakan untuk soalan yang kedua. Jadi jom kita bersama dengan Al-Fadil Datuk untuk menjawab soalan. Silakan. Baik, setiap perkara yang baharu, yang berlaku dalam negara kita, antaranya isu vaksin, antaranya macam juga isu yang berkaitan tentang pemindahan organ, ya, semua ini menjadi satu keperluan kepada umat Islam dalam sebuah negara. Jadi bila perkara ini menjadi satu keperluan kepada orang Islam nak tahu boleh ke tak boleh, halal ke tidak, haram ke tidak, ya, maka satu perbincangan dibuat oleh para mufti, atau ia akan dibincangkan oleh mufti-mufti di setiap negeri untuk membincangkan isu yang berkaitan tentang hukum hakam dalam negeri tersebut. Jadi dalam perkara ini kita bersyukur kerana Malaysia mempunyai mufti-mufti yang begitu peka terhadap isu semasa, sehingga kan setiap isu itu akan dibawa dalam muzakarah peringkat kebangsaan, kemudian dibawa ke negeri-negeri. Mufti-mufti akan bincang dengan ahli muzakarahnya untuk membincangkan isu ini, sama ada isu itu boleh ataupun tidak. Itu menariknya kita di Malaysia. Antara perkara yang saya tertarik apabila isu daging kultur. Ya, daging culture meat. Yang daging yang tak payah diambil hanya daripada sel, kemudian diletakkan dalam makmal, benda tu dihidupkan. Jadi akhirnya daging tu membesar, jadi macam daging burger, binatang yang kita ambil dia hidup lagi. Daging tu dah boleh makan. Boleh makan sampai 100 orang boleh makan, contoh. Jadi benda ni macam mana? Dah dijual dekat Singapura, dah dijual dekat Israel, dah dijual dekat US. Jadi mufti-mufti nak tahu macam mana ni, hukum boleh ke tak boleh? Ada yang kata mudah, tak apa, boleh, harus. Memang ada yang kata harus, sebab asal hukum adalah harus. Tapi kajian dibuat oleh orang sains, dalam tu ada serum sebagai contoh. Dalam tu ada bahan-bahan yang daripada sumber, iaitu plasma darah. Maka di situ ada hukum lain yang menyebabkan hukum harus bertukar menjadi haram. Na'udzubillah. Jadi mufti-mufti nak tahu benda tu, disuruh buat kajian. Jadi ini menariknya apabila perkara itu disuruh ataupun diminta oleh mufti-mufti yang begitu peka terhadap isu-isu hukum di negara kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bila mana ada satu hukum yang perlu dibincangkan, maka akan bersidang untuk menentukan satu hukum, maka akan diberikan pencerahan kepada masyarakat. Baik, dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan. Hadirin,
Dai Adrian dan Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Fahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalannya tuan? Ya, soalan saya begini, bagus Bagus. Alhamdulillah, juara. Jadi soalan saya begini Datuk. Datuk menyebut tadi 5 hukum ni, betul lah. Kita dah sedia maklum dah. Jadi ada satu lagi di antara yang tengah-tengah ini, iaitu dia katakan was-was ini. Ataupun dikatakan apa yang dikatakan subhah ini. Yang ini yang payah sikit ni Datuk. Contohnya Datuk, ikan keli yang diberi makan yang tak bersih. Contoh yang diternak. Dan ikan ini disebut sebagai jalallah, ataupun ikan yang kena bila kita nak makan, kita kena kuarantin dulu dia. Dan baru boleh. Ada yang saya dengar begitulah. Tapi sama ada betul tidak tu saya nak pasti tu daripada Datuk pagi ni. Jadi dan ada satu lagi yang dikata haiwan dua alam ini. Contohnya ketam batu ini. Dan ini juga dikira sebagai subhah ini ataupun was-was. Jadi ini saya nak tanya Datuk, bagaimana betul ke ataupun cara bagaimana untuk kita memastikan bahawa benda ini, contohnya ikan keli tadi yang dibagi makan tak bersih tadi ataupun ikan patin ini. Jadi bagaimana cara untuk kita memastikan benda ini dikira harus ke subhah ke haram ke ataupun bagaimana Datuk? Dan juga haiwan dua alam tadi. Contohnya saya beri ketam batu tadi. Itu saja soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar atas persoalan yang ditanyakan berkenaan dengan bagaimana nak menentukan bila mana ada was-was di dalam macam situasi tadi, ikan keli dan juga ketam tadi. Ustaz, silakan. Perkara ini disebut oleh Nabi SAW. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Atau kama qal, halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara halal dan haram tu ada benda yang syubhah. Benda syubhah ni macam mana? Benda yang tak jelas hukumnya halal atau haram. Nak kata haram, tak ada dalil. Nak kata wajib lagi, tak ada dalil. Jadi bila tak ada haram, tak ada wajib, dia tengah-tengah. Apa dia? Harus. Bila dalam keadaan harus tu, kita pula ada was-was. Yang dikatakan risau, takut. Dalam isu was-was ni, macam contoh kita diwawarkan, memang bukan wawar, memang ada tangkapan dibuat tempat ternak ikan patin atau ikan keli yang diberi makan daripada daging ataupun tulang belulang yang telah dihancurkan, lemak-lemak yang telah dihancurkan daripada babi atau khinzir, bagi kepada binatang-binatang tersebut dimakan. Memang ada. Tetapi alhamdulillah Jabatan Agama Islam negeri-negeri ataupun JAKIM begitu aktif serbu halang daripada ia dijual. Alhamdulillah ada beberapa tempat telah diserbu, kemudian dihalang, dan ikan-ikan tu semuanya dibawa ke zoo negara. Bagus juga tu, bagi makan zoo. Bagi makan binatang kat zoo. Sebab kita ambil jalan selamat, tak payah bagi makan lah. Sebab dia orang ni, dia tidak amanah dengan makanan orang Islam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bagi kita pula bila dengar cerita-cerita ni dalam surat khabar, dalam televisyen, semua pakai risau nak makan ikan keli, nak makan ikan patin, sedangkan dua-dua tu sedap. Ikan keli kalau goreng panas-panas, garing, makan dengan sambal belacan, lepas tu ada budu pula. Pecel lele Allah. Sedap weh. Lapar lah. La ilaha illallah. Pagi-pagi sebut makan ni. Lapar dia buatnya. Sedap. Ikan patin goreng. Semalam rumah saya masak ikan patin goreng. Sedap betul, la ilaha illallah. Menambah saya dibuat. Selalu orang lemak tempoyak Selalu orang lemak tempoyak ni goreng pun sedap bang. Ada setengah orang dia tak mau makan. Dia kata saya was-was, saya rasa syubhah. Tak boleh. Kalau kita rasa syubhah, maka para ulama masih meletakkan ia adalah harus, sehingga terdapat bukti yang kata ia jadi haram. Tapi kalau kata setengah orang tu, dia kata saya syubhah, saya minta maaf lah, saya tak makan. Itu dipanggil warak. Warak dia tak termasuk dalam bab hukum tadi. Warak ni dia elak daripada elak daripada mendekatinya, sebab dia takut dia terjebak dengan benda-benda yang Allah tak suka. Itu bab akhlak. Tapi bab hukum dia masih lagi dalam kategori harus. Ada juga ulama kata benda-benda yang syubhah ini yang kita rasa risau-risau, dia termasuk dalam kategori makruh. Jadi ada dua ulama
Satu kata harus, satu lagi kata makruh. Itu yang pertamalah. Yang kedua tadi isu Ketam. ketam. Dua alam. Ketam. Sama juga macam isu ketam. Ketam ni juga ada ulama kata harus ke semuanya. Satu ulama pula kata haram ke semuanya. Antaranya mazhab Hanafi. Haram semua, dia orang tak makan. Ya. Kalau kita pergi ke Pakistan, ketam jangan kata ketam batu. Semua jenis ketam dia orang tak makan. Tak makan. Begitulah juga ada sebahagian ulama pula dia pecah dua. Ketam yang betul-betul dalam air memang harus dimakan. Ketam batu, ketam nipah, itu semua tu orang kata apa? Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Tapi kalau kita buat kajian, macam saya buat kajian tentang hukum ketam-ketam ini. Ketam ni kalau ikutkan kategori binatang dalam air, binatang yang orang kata apa, binatang air, hidupnya mesti dalam air. Maknanya 80% dalam air. Kalau katakan 20% tu kat laut, kat darat tu, dia masih air lagi. Sama macam penyu lah. Tak, penyu. Betul. Penyu, telur boleh makan. Tak, telur boleh makan. Penyu makan tak? Tak boleh. Ha? Tak boleh. Ustaz kata tak boleh makan penyu. Bila tak boleh makan penyu, maka telur tu tak boleh makan juga. Sebab dalam kaedah sebut tabi'. Kalau ibu tak boleh makan, anak tak boleh makan. Kalau ibu tak boleh makan, telur tak boleh makan. Telur ular boleh makan? Tak boleh. Kenapa telur ular tak boleh makan? Ular tak boleh makan. Ular tak boleh makan. Dah pening kepala dah. Nampak tak? Penyu, telur boleh makan. Penyu tak boleh makan. Kenapa? Ular, telur tak boleh makan sebab ular tak boleh makan. Tak betul. Jadi pening lah. Illah ghairu mudhabitah. Sebab penentuan hukum tu tak berapa jelas. Jadi ulama kata makan penyu tu makruh. Oh, jadi boleh tak? Sebab penyu tu telur dia kita boleh makan, dan penyu hidupnya banyak dalam air. Tapi siapa nak makan penyu? Nampak tak? Siapa nak makan penyu? Jadi dalam hal ini hukum tu tak boleh nak kata haram sehingga terdapat dalil mengatakan haram. Sama juga macam ketam tadi. Sebahagian ulama Hanafi mengatakan haram terus, tak boleh makan. Sebab dia anggap itu binatang dua alam. Memang banyak duduk atas darat. Tapi dalam isu hal ini, saya meletakkan ia sebagai makruh. Kalau ketam-ketam, ketam-ketam nipah, ketam batu. Sebab benda tu dibincangkan ulama. Ada yang kata dia duduk dua alam. Siapa buat kajian tentang dua alam? Sebab sekarang ni, pernah tak jumpa dekat TV3 ni, ketam masuk? Ketam lah. Mana datang ketam ni? Tak ada, ketam tak duduk dekat tengah bandar. Ketam duduk kawasan-kawasan air. Kawasan-kawasan yang ada paya, kawasan-kawasan yang tempat ketam lah. Kan? Tak jumpa naik bukit hiking, saya naik hiking kan, bukit. Tak pernah jumpa ketam atas bukit lah. Maknanya ketam tu duduk kat air. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu pencerahan berkenaan dengan dua tadi ya. Yang pertama tentang bagaimana haiwan ataupun ikan yang diberi makan dengan benda-benda yang tak sepatutnya menyebabkan kita rasa was-was, dan yang kedua berkenaan dengan ketam dan juga haiwan dua alam telah diberikan pencerahan kepada penonton-penonton supaya tidak keliru lagi. Baik, sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika tadi, dan beruang kepada penonton-penonton untuk menarik nafas lega setelah mengetahui pencerahan atas persoalan-persoalan yang ditanyakan. Mari, masih ada ruang untuk bertanyakan soalan, mungkin ada kekeliruan tentang hukum di dalam agama, bertanyalah di sini, ditanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, okey, kita teruskan perbincangan kita keharusan dalam hukum fiqh pada hari ini, dan kita ambil soalan yang kedua di Facebook dari sahabat kita Jura Azlin Sufian. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Soalan saya, apakah hukumnya melakukan bedah siasat terhadap mayat bagi tujuan forensik dan pembelajaran? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih sahabat kita Jura Azlin Sufian atas soalan yang ditanyakan. Silakan Datuk. Ada dua perkara yang kita kena faham dekat sini. Pertama,
membuat pembedahan mayat untuk tujuan forensik. Perkara ini dibenarkan oleh para ulama, termasuk fatwa antarabangsa yang dikeluarkan oleh Majma' Fiqh Al-Islami mengatakan bahawa semua urusan-urusan jenazah pada asalnya haram jika ia melibatkan pembukaan anggota tubuh. Haram asalnya kita nak menyakiti jenazah. Sebab Nabi sebut semua sesiapa yang menyakiti jenazah sama macam menyakiti orang hidup. Nampak tak? Jadi sekarang ni kalau katakanlah tiba-tiba saja orang jenazah tu, kita saja nak cabut gigi dia. Geram je pasal cabut gigi dia. Dulu kau tumbuk aku je, masa dah meninggal ni cabut gigi dia. Tak boleh, hukumnya haram. Dia panggil tamsil mayit. Membuat sakiti mayat itu hukumnya haram. Tapi disebabkan maslahat, keperluan, maka dibenarkan ulama, iaitu membuat pembedahan untuk mengenal pasti jenazah ini mati sebab apa. Sebab hari ini manusia sudah berada di zaman fasad, zaman fitnah, membunuh. Kenapa dia bunuh? Bunuh da'i. Sebab apa bunuh da'i? Sebab nak dapatkan insurans ataupun takaful yang ada da'i. Mungkin tubuh da'i ni 100 juta. Mungkin tubuh da'i ni insurans bayar 100 juta, 2-3 juta. Nak bagi mati da'i ni, apa lagi? Bagi racun tikus lah. Minum racun. Jadi sekarang ni tiba-tiba, bila polis datang, kenapa ni mati? Tak tahulah, tiba-tiba dia minum air mati dia. Ada penyakit? Tak tahulah, dia ni memang ada sakit lemah jantung. Lemah jantung lah, macam mana? Pandai dia orang buat. Tapi yang dapat tentukan mati sebab apa? Doktor. Jadi doktor dibenarkan untuk buat pembedahan. Dia akan tengok mati sebab jantung ke? Seperti yang didakwa. Rupanya tidak. Bila cek balik, didapati ada racun dalam tubuh. Maknanya mati kena racun. Di sini nak klasifikasikan mati sebab penyakit atau mati mengejut atau mati sebab pembunuhan, hanya doktor yang boleh buat. Macam mana nak buat? Buat pembedahan. Di situlah ulama membenarkan untuk kita melakukan pembedahan terhadap mayat bertujuan memberi penjelasan yang tepat terhadap kematian tersebut. Itu pertama. Nombor 2, sebab pembelajaran. Untuk pembelajaran. Dibenarkan seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, disebut juga oleh Syekh Tantawi, Mufti Al-Azhar suatu ketika dulu, Syekh Azhar suatu ketika dahulu, yang mengatakan bahawa pembedahan mayat ataupun memplastinasikan, plastik, dipanggil memplastikkan anggota tubuh manusia bagi tujuan pembelajaran dibenarkan. Tapi sebelum nak ambil itu atau nak buat pembedahan tu, mesti ambil jenazah-jenazah yang tidak dituntut. Jenazah dituntut. Nak ambil jenazah ni bukan senang tau. Memanglah jenazah tak dituntut. Doktor pula kena cek jenazah ni ada penyakit ke tak. Nama ada COVID tak boleh. Habis student semua kena. Dia kena ambil jenazah yang selamat. Tapi jenazah tu pula jenazah yang tidak ada keluarga, tak dituntut, tak tahu agama apa, maka jenazah itu boleh dimanfaatkan. Tapi dengan niat untuk pembelajaran anak-anak bangsa kita. Satu tubuh tu dijual tak kurang 100,000 tau. 100 untuk tubuh. Jadi itu sebabnya diorang memplastikkan anggota tubuh ni. So student boleh pegang anggota tubuh tu untuk pembelajaran. Itu dibenarkan. Dan kalau kita tengok tadi soalan tu dia seperti mana tanya tentang manusia, tapi kalau boleh Datuk ulaskan sedikit tentang bagaimana kalau kita untuk pembelajaran tapi kepada haiwan. Sama juga. Kalau pada makhluk Allah yang dinamakan mulia, walaqad karramna bani Adam, anak Adam tu sangat mulia, kita dibenarkan untuk membuat pembedahan bagi tujuan pembelajaran. Sebab doktor ni belajar, dia kena belajar yang betul. Sebab nanti dia akan bedah orang yang betul, bukan main-main je orang. Nampak tak? Jangan main-main doktor. Apa nama da'i? Kawan-kawan saya pakar-pakar bedah tau. Pakar bedah usus. Sekarang nak bedah tu bukan main-main. Dia sekarang semua pakai komputer halus. Ya ilah, memang dia orang kena belajar yang betul-betul. Jadi sekarang ni kalau dia buat pada binatang, kalau doktor haiwan, veterina punya doktor, dia akan buat pembedahan pada binatang pula. Dia boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Selagi mana tujuannya untuk pembelajaran. Tapi kalau buat benda yang
Saja-saja. Saja-saja macam saya buat zaman kecil-kecil dulu. Bom kan katak sampai berterabur gitu. Itu hukumnya haram lah. Tak dibenarkan. Zaman saya jahat. Nakal saya ni. Ya, gabungkan mercun-mercun tu sumbat dalam mulut. Katak kan, bom. Bakar meletup dia. Kesian. Berdosa saya. Alhamdulillah dah taubat dah. Allah. Baik, terima kasih Datuk untuk pencerahan tentang bagaimana berdasar untuk mengetahui apa sebab kematian dan juga untuk pembelajar itu maka dibolehkan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan. Dan Datuk, ya, okay. Soalan saya begini, ada dua soalan. Siapa di sana, Tuan? Saya Ismail. Oh, Tuan Ismail. Ya, silakan soalan, Tuan. Okey. Soalan pertama, bagaimana yang dikatakan pengambilan vaksin yang asalnya adalah harus, tetapi butuhkan menjadi wajib atas sebab-sebab yang tertentu? Yang kedua, apakah hikmah dan keutamaan keharusan dalam hukum mengikut panduan fiqh? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail atas soalan yang ditanyakan. Yang pertama tentang vaksin, hukumnya harus, maka ada situasi katanya menjadi wajib. Dan yang kedua tentang hikmah, tentang kita mengetahui hukum fiqh dan juga keharusan di dalam hukum. Silakan Datuk. Pertama, hukum asal. Kena ingat hukum asal pengambilan vaksin COVID-19 hukumnya adalah harus. Tak ada ulama yang mewajibkan senang-senang semua wajib ambil, tak. Dia letak harus. Jadi pengambilan itu dibenarkan dan diharuskan bagi tujuan kita mengelak daripada penyebaran wabak COVID-19 kepada siapa-siapa saja. Itu satu. Nombor dua, kenapa perlunya kepada vaksin ni? Kerana doktor melakukan kajian, melihat bahawa dengan adanya vaksin ini dalam tubuh manusia, dia akan mengurangkan risiko yang tinggi. Contoh, kalau na'uzubillah lah, kan, saya dah vaksin dua dos. Da'i dah? Sudah. Dah 2 dos. Kalau kena COVID, katakan Da'i memang ada masalah lelah. Dia bahaya paru-paru. Kalau tak ambil vaksin, mungkin Da'i akan kena jangkitan COVID tu. Dia ada 5 step. Stage 1, stage 2, 3, 4, 5. Dia macam kanser lah. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kanser 4. Jadi sekarang ni, kalau kita ambil vaksin, mungkin Da'i hanya kena 1 dan 2. Sebab KKM ni dia berdasarkan fakta, berdasarkan angka. Yang masuk hospital ni, baru ni kawan saya cerita, dia doktor pakar dekat HUKM. Dia kata data yang dia orang tengok, yang kena tahap 1, 2 ni kebanyakannya orang muda dan juga yang telah vaksin. Kalau 3, 4, 5 ni orang yang tua, orang yang kuat merokok, orang yang tak ambil vaksin. Jadi maknanya dia orang boleh dapat detect 1, 2 ni geng mana, 3, 4, 5 ni geng mana. Tu satu hal. Nombor 2, kenapa jadi bertukar dalam fatwa tu dia sebut harus dan menjadi wajib kepada golongan-golongan tertentu seperti mana yang telah diarah oleh KKM. Maknanya doktor. Siapa? Antaranya ibu-ibu mengandung. Sebab sangat risiko tinggi ibu mengandung tidak ambil vaksin. Jadi itu sebabnya doktor mewajibkan. Sebab apa? Kalau kena, dua-dua akan jadi masalah. Anak akan jadi masalah, ibu akan jadi masalah. Jadi Islam suruh kita berhati-hati. Wala talqu bi aidikum ila tahlukah. Dan buktinya, faktanya terdapat dalam di KKM menunjukkan bahawa ibu-ibu mengandung ni kalau tak ambil vaksin sangat risikonya tinggi. Sangat tinggi. Maksudnya 3 boleh kena 4 dan 5. Selalunya 5. Na'uzubillah, boleh meninggal lah. Bila meninggal, bila ibu dia sampai tahap 5, bedah, ambil anak, ialah macam yang berlaku sebab baru ni kan. Kemudian ibu tu diusahakan untuk diselamatkan. Dan selalunya tak dapat diselamatkan. Itu yang kita risau. Jadi sekurang-kurangnya kita ambil vaksin. Kalau dah ambil, kalau kena juga sampai tahap 3, 4, 5 tu, qaddarallahu masya'. Kita dah usaha. Yang penting usaha.
Itu sebabnya kena berpegang dengan apa yang disarankan oleh doktor-doktor perubatan. Bahkan ada yang cakap kat saya, dia kata, ada ustaz-ustaz kata haram. Dalam bab ni, bab perubatan balik kepada doktor-doktor. Hukum balik kepada ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz tak boleh tentukan hukum sehinggalah doktor-doktor yang menjelaskan perkara tersebut. Sebab saya cakap berdasarkan pengalaman saya yang membuat kajian dua bidang. Bidang sains dan juga bidang hukum. So kita tak boleh nak tentukan hukum sehinggalah orang sains, perubatan atau makanan dan sebagainya menentukan hukum, memberi maklum perkara ini baik ataupun tidak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu pencerahannya. Dan satu lagi soalan dari Tuan Ismail sebentar tadi tentang hikmah memahami keharusan dalam hukum. Sebentar lagi kita akan jawab kepada penonton-penonton semua. Jangan ke mana-mana. Lebih banyak persoalan selepas ini. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih menyaksikan kita pada ketika ini. Dan jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan di siaran langsung kita di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Sebarkan kebaikan. Ayo sama-sama kita teruskan perbincangan kita. Kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, katanya, bagaimana kita ingin menjawab sekiranya seseorang itu merokok lalu membenarkan perbuatannya itu dengan hujah bahawa hukum asal bagi sesuatu perkara itu adalah harus. Dan dikatakan juga, jika benar rokok itu haram, kenapa masih ramai yang merokok tanpa rasa bersalah dan tidak rasa berdosa, Ustaz? Termasuk di kawasan masjid yang berserban dan berjubah juga masih tak mampu hentikan tabiat ini. Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad atas caknanya dia di dalam perkara ini. Silakan Datuk. Okey, berkaitan tentang rokok. Zaman saya belajar lagi, sudah saya baca fatwa-fatwa tentang rokok. Kena faham ada orang kata, Ustaz, apa ni mufti-mufti haramkan rokok ni? Rokok haram kat mana pula? Tak ada sebut dalam Quran. Tunjuk kat Quran. Ada tak dalam Quran tu sebut haram rokok? Oh, kalau semua benda Allah nak sebut detail-detail termasuk rokok, bukan 30 juzuk, 30,000 juzuk. Jadi dalam hal ni, tuan-tuan dan puan, Allah sebut secara umum, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan lempar diri kamu dalam kehancuran. Itu satu. Dalam hadis Nabi, la darara wala dirar, jangan kamu mendatangkan mudarat untuk diri kamu dan juga orang lain. Asal hukum rokok ni, kalau awal-awal 50-an, 60-an, ya, hukumnya harus. Macam saya katakan sebelum ni, saya pernah sebut dalam Tanyalah Ustaz, awal-awal 50-an, 60-an hukumnya harus. Sebab masa tu semua orang rokok dan dia ambil dari tembakau pun. Orang kata tak ada masalah. Masa tu kajian tidak sedetail hari ni. 70, 80, ulama sudah mula nampak, doktor-doktor dah mula nampak rokok ini bahayakan untuk paru-paru. Tapi data mereka tak kuat. Jadi hanya meletakkan bahawa hukumnya makruh. Daripada pertama muka harus. Lepas kajian dibuat, makruh. Bertukar daripada harus kepada makruh. 70, 80. Kalau kat Malaysia 85 dah ada dah fatwa. Ya, kata makruh nak ke haram, kepada haram. Jadi 80, 90 tahun 2020 dah. Para ulama pegang, kebanyakan mereka mengatakan haram. Maksud kebanyakan ni, bila diorang buat muzakarah, hari tu diorang ada, saya pernah hadir pada tahun 2004 rasanya, dekat muzakarah fatwa peringkat antarabangsa. Semua ulama-ulama hadir, termasuk di negara kita. Jadi buat dekat mana? Dekat Marriott.
Jadi masa tu saya hadirlah sebagai sebagai inilah, sebagai terpilih. Kebetulan JAKIM pilih saya hadir dalam muzakarah tersebut. Ulama-ulama besar-besar saja. Masa tu pengurusinya Datuk Dr. Sanu Kutub. Masa tu Timbalan Naib Chancellor ataupun Rektor UIA. Dia mempengurusikan majlis masa tu, mesyuarat. Saya ingat masa tu dia bincang sampai bab rokok. Wakil kita Tan Sri Dr. Abdul Syukur. Masa tu muzakarah punya pengurusi. Bayangkan masa tu dia orang bincang sampai ke bab tajuk rokok. Bincang, okey, sekarang ni kita nak tentukan hukum rokok ni macam mana ni? Harus makruh ke, masih nak still makruh atau haram? Jadi masa buat perbincangan, dia macam undi juga kat parlimen lah. Ramai-ramai semua wakil negara-negara ada, mufti seluruh negara ni datang. Bila sebut, angkat tangan. Bila angkat tangan tu lah dia kira nak bagi kekurangan. Saya ingat Syekh Profesor Dr. Muhammad Hussein daripada Morocco, dia kata wallah al-adad sar qalil, makin sikit, dia kata makin sikit yang menyokong rokok itu jadi makruh. Lepas tu Datuk Dr. Sanu Kutub masa tu dia jawab secara spontan. Dia orang Arab sebab dia orang bukan orang Malaysia. Dia pun jawab secara spontan, wallah qad matu kulluhum. Maknanya yang merokok ni, yang ulama-ulama yang kata makruh rokok ni, kan makin sikit dia punya jumlah. Dulu mungkin ada 20 orang yang menyokong ataupun ada 10 orang yang menyokong. Baru ni yang angkat hanya 8 orang. Mana pergi 2 orang lagi? Mana pergi 3 orang lagi? Dia kata 3 orang tu dah mati lah. Sebab dia orang perokok juga. Dia anggap macam ulama tu hisap rokok juga. Jadi sekarang ni tinggal yang tak merokok tu makin sikit. Yang kebanyakannya mengatakan hukumnya haram. Jadi kenapa dia haram? Sebab doktor-doktor buat kajian. Bahaya untuk paru-paru, bahaya untuk tubuh badan, bahaya untuk perokok pasif dan sebagainya. Jadi kalau kita nak pegang yang makruh, macam ketinggalan zaman lah kita ni. Orang dah pakai gadget, kita duk pakai typewriter lagi. Kan dah pelik tu. Jadi maknanya kita kena ikut perkembangan semasa berkaitan dengan hukum hakam. Yang sedihnya, kawan dia saya tak ambil vaksin. Bahaya vaksin ni. Isap rokok. Kenapa pula? Vaksin ni menyebabkan darah kita jadi beku. Saya pelik betul. Yang kata vaksin ni membekukan darah apa semua, 0.04 je. Sikit dia punya angka tu. Yang boleh membekukan darah ni rokok. 5.4% ke atas boleh membekukan darah. Ke atas bukan 5.4. Membekukan darah lebih teruk daripada vaksin beberapa kali. Jadi tiba-tiba dia kata saya ambil vaksin, beku darah dia. Hisap rokok 3 batang. Inilah manusia. Kadang-kadang dia ambil hukum untuk dia, tapi dia tak fikir untuk hukum-hukum yang lain. Wallahualam. Jadi penonton-penonton kalau nak sebarkan, kalau nak cut video ke apa, jangan ambil yang harus depan tu je kan. Kena sampai ke hujung tu, pastikan kita faham betul-betul tentang bagaimana untuk kita menghukumkan rokok itu yang dimaksudkan oleh Datuk sebentar tadi, supaya tidak silap faham dan tidak salah dalam mentafsir. Baik, kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita Puan Rahimah Saud di Facebook. Katanya, Assalamualaikum. Sebelum sesuatu ikatan perkahwinan dimaterai, apakah perkara-perkara harus yang Islam benarkan dibuat oleh kedua-dua pihak, iaitu pihak pengantin lelaki dan pihak pengantin perempuan, supaya pilihan mereka adalah pilihan yang tidak dikesali? Bagaimana keharusan memandang fizikal masing-masing? Terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Ini pula berkenaan dengan munakahat. Silakan Datuk. Okey. Sebelum berkahwin, apa yang harus kita dibenarkan sebelum berkahwin antara lelaki dan perempuan, apa yang diharuskan oleh Islam kepada mereka? Pertama, kita boleh bercakap. Tak haram kita bercakap. Ustaz, biar betul Ustaz. Aurat kot suara perempuan. Kalau nak haramkan suara perempuan, maka perempuan tak boleh bekerja, perempuan tak boleh jadi pengacara, perempuan tak boleh cikgu, jadi cikgu tak boleh. Perempuan tak boleh kerja dalam kerajaan, tak boleh sebab suara dia orang aurat. Kalau yang kata haram sebab aurat, suara perempuan bukan aurat. Bila jadi aurat? Apabila dia lenggukkan mengajak kepada haram, mengajak kepada zina lah, itu tak dibenarkan. Tapi sekadar bercakap macam biasa, tak salah.
Jadi dalam hal ni nak sekadar bertanya nama awak apa? Nama saya Amalina. Contoh kan? Amalina. Oh, orang mana? Asal mana? Saya asal Selangor. Awak kat mana? Saya kat Kelantan. Nampak? Sekadar berkenalan, bercakap tidak salah. Tak ada masalah tu. Tapi penjarakan sosial tu kena ada. Kita baru nak belajar penjarakan sosial ni zaman Covid. Masa zaman tak Covid, bercakap perempuan tu kat mana? Atas peha kita. Penjarakan sosial tak berlaku, itu hukumnya haram. Sekarang ni bercakap jarak ada 1 meter. Lepas tu kita bercakap pula, bercakap biasa, bukan lembut gitu. Nama awak apa? Lembut sangat. Orang lelaki jadi alamak, dia terangsang, maka hukum jadi haram. Jadi sekarang sekadar bercakap dibenarkan. Yang kedua, boleh bertemu, tengok lelaki tengok lelaki, perempuan tengok lelaki, tetapi dalam keadaan aurat terjaga. Itu dibenarkan dalam Islam. Itu namanya pertunangan. Boleh tengok, tapi tengok yang dibenarkan syarak saja. Muka dan pergelangan tangan yang bukan aurat. Yang lain hukumnya haram tengok ketika belum berkahwin. Itu yang dibenarkan oleh Islam lah. Ya, ketika seseorang itu belum termetri perkahwinan. Ya. Baik, terima kasih untuk pencerahan itu, dan pastikan kita menjaga batas-batasnya, dan keharusan itu patut dijaga supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini sebelum termaterinya ikatan perkahwinan. Baik, soalan seterusnya dari Puan Nur Aini Talib. Kita lihat soalannya, ada keharusan di dalam hukum dalam keadaan ikhtiar terhimpit dek kemudaratan. Bahasanya tinggi ya. Lalu datanglah ihsan dari Baitul Mal contohnya, memberi bantuan keuangan kepada yang memerlukan. Ada yang bekerja sebagai pemandu kereta, namun disuruh hantar pekerja tak ada pasport yang masuk di lorong tikus. Ada yang berkahwin dengan orang yang sudah putus haid orang tua, tetapi kerana keluarga dan jauhi fitnah. Ada yang terpaksa makan makanan disediakan oleh orang bukan Islam kerana tinggal di negara barat, tidak ada sijil halal dan sebagainya. Lepas tu ada pantun di bawah, pergi kebun dekat bukit, balik berehat, tidur nyenyak. Biarlah kita rugi sedikit agar tidak rugi banyak, katanya. Ini mungkin disebut tentang bila mana ada terhimpit dalam satu-satu keadaan, katanya, maka dia buat sesuatu itu dalam keadaan terpaksa. Jadi mungkin ada sedikit pencerahan. Silakan. Okey. Dia ada benda yang dibolehkan kita buat dalam keadaan terpaksa, ada yang tak boleh. Sebab Nabi sebut la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh kita buat suatu perkara yang bercanggah dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ni kalau terpaksa pun kena melihat kepada keadaan dan situasi. Dan pada masa yang sama kena lihat juga fatwa-fatwa ulama semasa. Boleh atau tidak. Contoh, dia terpaksa membunuh orang. Sebab apa? Sebab nak jaga dia punya periuk nasi. Hukumnya haram. Dia terpaksa berzina. Apa pasal pula berzina ni? Saya terpaksa berzina. Kalau tak berzina, habislah saya. Perempuan tu mesti bunuh saya punya. Tak boleh. Tak boleh. Dia ada benda yang dibenarkan, ada benda yang tak dibenarkan. Saya terpaksalah makan bangkai sebab saya di hutan, tak ada apa. Saya terkurung dalam satu kawasan yang tidak ada makanan kecuali bangkai saja. Boleh makan. So, kena tengok situasi dan keadaan. Sebab apa? Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Apabila kamu berada dalam keadaan tertekan, mudarat yang tak dapat dielakkan, maka perkara haram menjadi harus. Namun ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kadar mengambil darurat itu hanya kadar sedikit untuk halang kita daripada lapar dan sebagainya. Contoh, da'i dah lapar yang teramat. Yang ada depan ni khinzir ya. Khinzir, anak khinzir dapat. Kita duk tahan lama dah nak makan tak boleh. Tak ada makanan nak makan. Boleh makan khinzir tu, tapi sikit je. Makan sikit, dia panggil saddur ramqi, sampai hilang kita punya kelaparan. Ya, sampai hilang kelaparan, dan pada masa yang sama kita kena hindarkan daripada makan yang haram tu selepas tu. Jangan pula mentang-mentang dalam keadaan darurat dia balunnya khinzir tu sampai sendawa bau khinzir. Habis itu ekor, tak boleh. Habis ekor, tinggal telinga je. Tak boleh, hukumnya haram.
Yang makan sikit je, untuk apa? Untuk hilangkan kita punya kesakitan ataupun kelaparan. Okey, baik, itu pencerahannya. Dan kita lihat pula ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Azrin. Ya, siapa di sana? Nur Hayati Ismail dari Rawang. Puan Nur Kak Yai. Hayati Ismail. Ya, silakan soalannya Puan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Yat ada 2 persoalan tentang wanita. Macam mana hukumnya wanita dalam mencari jodoh dan hukum wanita pergi ke masjid, Ustaz? Dan lagi satu soalan, apakah hukumnya kita memberi salam kepada Ustaz semasa pengajian online, Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat, Ustaz. Terima kasih. Soalan kedua tadi, apa Kak Yat? Kita bagi salam dalam pengajian online dekat FB kan. Kadang kita Assalamualaikum Ustaz, sedangkan Ustaz tu tengah memberi kuliah. So Kak Yat nak tanya hukum kita memberi salam tu. Itu saja soalan Kak Yat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Yat atas 2 soalan. Yang pertama, hukum wanita mencari jodoh dan pergi ke masjid katanya. Dan soalan yang kedua, hukum Kak Yat bagi salam pada live Facebook Ustaz tengah bagi kuliah. Jadi silakan Datuk. Okey. Apa hukum orang perempuan mencari jodoh? Mencari jodoh. Boleh tak? Boleh. Tak salah. Kan? Tak salah. Orang perempuan mencari jodohnya. Dia yang propose diri dia. Da'i tak nak ke kahwin dengan saya. Tapi zaman sekarang panggil tapi ni. pelik lah. Tapi macam pelik lah. Pergi cari tiba katanya. Pergi cari tiba. Tak salah. Tapi dengan adab. Faham? Dengan adab. Dengan akhlak yang mulia. Kalau betul kita nak kepada da'i ni sebagai contoh, bagi tahulah kepada bapa kita. Pak, tolonglah pergi masuk Minang tu. Apa nama da'i tu, saya minat betul kat dia. Boleh. Tapi dengan adab. Tapi zaman sekarang ni diorang tak ada dah, direct je. Awak tak nak ke kahwin dengan saya? Aduh. Jadi ada yang direct macam tu. Kalau dia bercakap dalam keadaan bentuk yang biasa, dia keluar daripada muru'atul mar'ah. Dia keluar daripada akhlak wanita tu je. Hukum dia boleh tak? Boleh. Tapi makruh. Sebab orang perempuan ni sifat dia malu. Tapi kalau dia tanya macam tu, macam pelik lah pula. Tapi hukum dia makruh. Dia tak jatuh haram lagi. Cuma dia keluar daripada akhlak seorang perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah orang perempuan pergi masjid? Zaman Nabi larang orang perempuan pergi masjid dan surau. Kerana apa? Kerana fitnah. Suasana tak mengizinkan. Lepas tu dalam keadaan yang masjid Nabi tu dengan perumahan-perumahan agak jauh dan sebagainya, nak sampai tu takut kena tangkap dengan orang jahat dan sebagainya. Jadi Nabi tak galakkan pergi. Ya, namun begitu, hari ini orang perempuan dah jadi biasa keluar. Selamat dalam negara kita, negara Islam pula Malaysia ni. Selamat, tak ada masalah. Orang perempuan boleh pergi ke supermarket, orang perempuan boleh pergi ke kerja. Takkan masjid tak boleh? Masalah bila sebut pergi masjid, Masya Allah Ustaz, makruh hukumnya orang perempuan pergi masjid. Masalah pergi ke supermarket bukan main dia. Orang pertama sampai. Jadi janganlah macam tu. Kalau pergi ke supermarket boleh, mana pergi ke masjid pun boleh. Imarahkan masjid. Cuma tolonglah bagi tahu kat suami tu, datanglah juga. Ini masalahnya, suami wakilkan isteri pergi. Patutnya suami yang pergi. Ini suami wakilkan isteri. Awak tolong pergi dengar kuliah Ustaz Izhar tu apa cerita. Dia wakilkan isteri dia pergi. Tak boleh lah macam tu. Kena pergi sama-sama. Itu dipanggil kasih sayang yang berkekalan, insya-Allah. Itu berkaitan tentang orang perempuan pergi masjid dan juga mencari jodoh. Satu lagi tu kita jumpa selepas ini. Gitu. Satu lagi tu berkenaan dengan soalan bagaimana jika tengah live Facebook ke, live tengah mengajar ke, ada kita bagi salam kepada ustaz tersebut. Apa hukumnya, adakah mengganggu ataupun tidak? Jadi selepas ini kita akan jawab untuk penonton semua. Jadi kita tamat di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
FPX dan Duit Now QR bersama Agrobank Campaign. Daftar Duit Now ID bersama Agrobank. Lakukan transaksi FPX atau Duit Now QR sekurang-kurangnya 5 transaksi bernilai RM10 setiap satu dan anda berpeluang memenangi wang tunai RM50 tempoh kempen sehingga 31 Ogos 2021 tertakluk kepada terma dan syarat. Agrovisa Debit Card I, selamat, mudah dan pantas. Urus pembelian anda melalui pembelian dalam talian dengan kad Agrovisa Debit I. Miliki kad Agrovisa Debit I hari ini dan nikmati pengalaman pembayaran dalam talian yang mudah, selamat, pantas di Agrobank. Okey, itu daripada penaja dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton yang masih setia bersama dengan kita pada hari ini dan sudah pastinya anda dapat sesuatu dan jangan lupa untuk sebarkan kepada sahabat-sahabat anda tentang perbincangan kita pada hari ini. Catat nota cantik-cantik, ambil gambar, sebarkan di dalam grup WhatsApp ataupun di ruangan Facebook anda. Pastikan semuanya mengetahui tentang pencerahan-pencerahan yang telah kita kupas, persoalan pada hari ini. Baik, kalau tadi masa kita sebelum berehat tadi, kita ada panggilan daripada sahabat kita Kak Yat yang bertanyakan 2 soalan. Yang pertama tentang hukum wanita mencari jodoh dan juga yang kedua tentang hukum wanita pergi ke masjid. Dan yang kedua ditanyakan tadi bila mana contoh dia tengah tengok Facebook Live, ada ustaz sedang mengajar, berkuliah dan sebagainya, pengajian, dia bagi salam kepada ustaz tersebut dan apakah hukumnya. Dapat difahamkan 2 di sini. Yang pertama tentang bagaimana seorang wanita memberi salam kepada laki-laki dan yang kedua bila mana tengah bercakap menyampaikan ilmu, majlis ilmu, bila mana bagi salam adakah mengganggu ataupun tidak. Jadi jom kita bersama dengan Datuk untuk pencerahannya. Silakan. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan, para penonton yang dikasihi sekalian. Sekarang ni kita beralih kepada TV9. TV9. Tadi TV3 ni TV9. Separuh TV3, separuh TV9. Separuh TV9. Ni soalan yang terakhir yang daripada Kak Yat tadi kan. Boleh ke kita bagi salam kepada ustaz yang sedang mengajar dalam dalam online lah, online, dalam talian? Hukumnya pertama kena faham, hukum orang perempuan bagi salam kepada lelaki, lelaki kepada perempuan makruh. Itu saja. Kalau makruh ni bukan haram. Maksudnya kena berhati-hatilah. Berhati-hati. Kena betulkan niat kenapa kita bagi salam. Lepas tu orang perempuan tu pun kena tahu batas-batas menjawab, batas-batas nak bagi salam. Itu yang pertama. Nombor 2, bagi salam ketika kuliah. Bila dia bagi salam, ustaz tu tengah bagi kuliah. Dari sudut adabnya tak betul. Dari sudut adab tidak betul. Maknanya kalau kita nak bagi salam awal-awal tadi. Masuk awal, sebelum mula kuliah, kita bagi salam pada ustaz. Ustaz tu pun jawab Waalaikumsalam. Ya, ustaz bagi salam, semua pun jawab, tak ada masalah. Boleh. Ya. Cuma tengah-tengah kuliah dia bagi salam. Itu dia keluar daripada adab menuntut ilmu. Jadi dalam hal ini elakkan bagi salam ketika guru sedang memberi kuliah. Wallahu a'lam. Dan kalau dia bagi salam tu, ustaz yang tengah kelas online tu dia tak wajib jawab saya. Bila dah bagi salam kena jawab lah. Kena jawab. Kena jawab. Kena jawab lah. Kecuali dalam waktu solat jangan jawab. Dia tengah kuliah ke apa semua dia kena jawab. Jadi dia agak sedikit mengganggu kepada pengajian tu kan. Baik, okey, itu yang patut kita fahami dan kita lihat pula soalan dari sahabat kita di Facebook, Puan Baizura Mazlan. Assalamualaikum. Katanya soalan saya, apakah hukumnya di sisi syarak orang yang berbadan berisi membuat pembedahan membuang usus atas 2 sebab, iaitu untuk sihat dan yang kedua agar cantik dilihat. Jika kita lakukan benda yang harus dan tiada niat kerana Allah, adakah ia dapat juga pahala? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Puan Baizura atas soalan yang ditanyakan. 2 soalan di sini. Yang pertama tentang buang usus dan yang kedua tentang bila mana buat satu benda harus, tak niat kerana Allah, tak niat ibadat, adakah dapat pahala katanya. Silakan Datuk. Hukum asal mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah haram. Ya, kita ubah yang zahir ataupun yang dalam. Ya, kita ubah kedua-duanya adalah haram. Asalnya macam mana? Cuma kita dibenarkan melakukan pembedahan jika ia baik untuk kesihatan. Sebab ada perkara-perkara ataupun benda-benda dalam badan kita ini
jika kita tidak dapat mengawalnya, doktor-doktor mempunyai cara tertentu untuk memastikan badan kita ini tidak obes. Dia dah buat macam-macam dah. Nak kurus ni macam-macam cara dia buat. Pergi masuk diet kelas, masuk grup diet, semua dah buat tak jaya. Jadi doktor bagi saranan buat pembedahan usus. Maksudnya dia buang sikit usus tu untuk pendekkan dan menyebabkan dia kurang makan. Kalau doktor mengesahkan bahawa ia tidak mendatangkan mudarat, tetapi boleh mendatangkan kebaikan kepada kesihatan si pelaku ataupun pesakit, maka itu dibenarkan. Dibenarkan. Cuma jangan niat yang salah. Kalau untuk kesihatan dibenarkan, tapi untuk kecantikan tak dibenarkan. Kan dia ada potong usus. Kenapa orang potong usus? Saya potong usus ni sebab nak bagi nampak cantik lah. Kurus macam Ratu Cantik, hukumnya haram. Sebab niat dah tak betul. Tapi kalau niat untuk kesihatan, maka boleh. Maka dibenarkan. Atas asas apa? Atas asas sebab dia dalam keadaan bahaya sekarang ni. Obes. Selalu yang buat ni umur obes. Jarang orang macam ustaz nak buat. Orang macam saya nak buat, takkan buatlah kita. Selalu orang yang obes, duduk atas kursi patah. Duduk atas katil patah. Sampai kan kalau datang ke hotel, orang tengok, orang kata minta maaf, bilik penuh. Bilik penuh. Sebab takut patah katil hotel tu. Jadi maknanya sampai peringkat tu, orang-orang yang macam tu selalu akan buat pemotongan usus. Sebab saya dah jumpa ramai, ada chef, ada artis, ada penjawat awam. Memang dia kata, ustaz, memang tak boleh ustaz, memang tak, dah cuba macam-macam ustaz. Sehinggalah saya buang usus tu, alhamdulillah, badan saya turun hampir dekat 20 kilo. 20, 30. Jadi daripada 100 tu jadi 80. Oh, bersyukur dia. Tapi sekarang ni dia ada masalah. Tapi ingat, bila dah buat pempotongan tu, doktor semua cakap lah, memang tak akan sempurna lah macam biasa. Makan lebih sikit muntah, minum lebih sikit muntah. Dia tak boleh. Jadi itu sebabnya kalau boleh buat secara biasa, buat cara biasa dulu. Tapi kalau tak boleh, kita serah pada doktor lah. So doktor akan bagi saranan yang terbaik, insya-Allah. Insya-Allah. Dan soalan yang kedua tu dia kata, kalau kita ni buat sesuatu benda yang harus tetapi tidak diniatkan kerana Allah, adakah dapat pahala juga katanya? Okey, kalau katakan kita buat suatu benda yang harus, tak niat kerana Allah, tak dapat pahala lah. Innamal a'malu binniyat. Contoh, saya pakai baju. Kenapa ustaz pakai baju? Sebab saya nak ikut artis. Habis lah, tak dapat pahala. Kenapa ustaz pakai baju? Nampak cantik hari ni. Oh, saya pakai sebab saya nak tunjuk yang saya ni ustaz. Tak boleh, habis lah. Kenapa awak pakai baju? Saya pakai baju cantik sebab Allah suka cantik, Nabi suka cantik. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Nombor 2, saya pakai cantik ni sebab apa? Nak tutup aurat. Nak tutup aurat, maka saya dapat pahala. Sebab niat saya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia pergi ke masjid. Kenapa awak pakai masjid cantik, handsome begitu, pakai butang sampai ke atas? Oh, saya pakai ni sebab apa? Saya nak kerana Allah, kerana nak jumpa Allah Taala, dapat pahala. Wallahu a'lam. Itu pencerahannya. Dan kalau buat satu benda harus, niat kerana Allah, dapat pahala. Dan bila mana tidak diniatkan, maka tidak ada apa-apa, hanya sekadar perbuatan biasa sahaja. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali untuk meneruskan perbincangan kita tentang keharusan dalam hukum, dan sudah pastinya kita dah berikan yang terbaik dan juga telah menjawab persoalan-persoalan dari penonton-penonton semua, dan pastikan anda mencatat, sebarkan kepada sahabat-sahabat, semoga semuanya beroleh manfaat. Dan tadi kita menjawab persoalan berkenaan dengan bagaimana tentang kita pergi ke masjid dan juga memberi salam, dan juga bagaimana pembedahan buang usus
dan juga bila mana buat sesuatu benda harus tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hukumnya, telah kita berikan pencerahan kepada penonton-penonton. Dan seterusnya kita nak ambil soalan di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Tuan Muhammad Izzuddin. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Prof Madya, Datuk Dr Muhammad Izhar. Soalan saya, apakah hukum membeli follower di media sosial seperti Instagram dan juga di Facebook? Adakah dibenarkan dalam Islam sekiranya seseorang penjual akan berlaku jujur dan memastikan kualiti barangan adalah benar, cuma membeli follower kerana memerlukan bilangan follower yang ramai sahaja? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Muhammad Izzuddin atas soalan yang ditanyakan. Membeli follower untuk bisnes, Datuk. Silakan. Okey, sekarang ini kita beli follower ataupun dia beli, bukan beli follower, dia beli nombor account, nama account tu. Nama account. Dia beli nombor account yang telah ramai. Macam saya dah ada, kata contoh 600,000. Oh, dekat 1 juta dah tu. Saya nak jual. Saya nak jual. Boleh ke tak? Kalau katakan boleh jual, dia nak jual, dia ambil, saya tak mau dah saya. Tak ada masalah sebab itu dia punya. Dia nak jual. Cuma apa faedah dia? Apa faedah dia? Kalau nak menipu, kalau katakan orang yang beli tu dia nak gunakan follower yang ramai ni untuk menipu orang bahawa dia terkenal dengan menjual barang-barang dia, maka hukum berubah daripada harus kepada haram. Sebab niat dia nak menipu. Itu sebabnya dalam isu seperti ini, kita jangan beli follower. Kita wujudkan kepercayaan orang kepada kita. Itu yang penting. Sekarang ni kita banyak nak kita nak jual, kita bukan jual produk, tetapi kita jual orang. Sebab dai terkenal, saya letak dekat produk saya biar terkenal juga produk. Itu masalah dia. Jadi barang tu tak ada kualiti. Kita apa yang kita jual tidak menampakkan ketelusannya. Itu menyebabkan orang tak percaya. Jadi oleh kerana itu, nasihat saya, tak payahlah kita nak membeli follower itu, kerana follower itu bukan follower yang genuine. Bahkan ia termasuk daripada kerugian juga ya, kalau kita membeli sedangkan orang tu tak like dan sebagainya, dan tak beri apa impak pun kepada penjualan. Cuma kalau dia selalunya orang beli yang follower yang ramai ni, sebab apa? Sebab dia nak tunjuk pada pelanggan yang baru bahawa dia mempunyai followers yang ramai. Itu bahaya. Sebab apa? Takut dia terjebak dengan penipuan. Jadi daripada makruh itu boleh bertukar jadi haram. Na'udzubillah. Baik. Itu soalan dari Tuan Muhammad Izzuddin tentang follower ya di Instagram yang dibeli dan sebagainya. Mungkin bila mana kita sebut tentang Instagram, media sosial ini, ada sedikit soalan tambahan tu Datuk, tentang kalau kita tengok hari ini di media sosial, ramai orang yang nak menegur orang lain tetapi dalam masa yang sama dia membuka aib orang tersebut. Jadi mungkin ada sedikit komen dari Datuk tentang hukum perkara ini. Silakan. Membuka aib orang ketika niatnya untuk menegur haram. Innallaha sitirun wa yuhibbus satar. Allah itu penutup aib dan Allah suka orang yang menutup keaiban. Jadi saya nasihatkan kepada semua, kalau nak tegur dengan cara yang betul. Maknanya tegur message direct atau direct messenger. Atau kita ini jumpa dia. Daripada kita buka aib orang tu dalam Facebook dan Instagram, menyebabkan perbalahan berlaku dan akhirnya orang unlike dan bagai-bagai lagi, maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Nabi nak tegur, Nabi berdakwah, semua dengan cara yang betul. Nabi tak pernah membuka aib seseorang, bahkan Nabi suruh tutup lagi aib jika kita tahu keaiban seseorang. Wallahu a'lam. Baik, itu pencerahannya. Dan kita lihat pula soalan dari Puan Masrifah Nur Jamain. Kita lihat di skrin. Assalamualaikum. Katanya ada 2 soalan. Apakah syarat-syarat keharusan dalam hukum menjarakkan anak dengan menggunakan kaedah pil perancang dan kaedah-kaedah yang lain? Dan soalan yang kedua, bagi yang sudah lama menanggung derita dalam rumah tangga dan sudah tidak tahan kerana hidup merana, adakah diharuskan untuk memohon penceraian? Apakah hak
hak wanita yang perlu ia ketahui dalam menuntut penceraian. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Masrifah Nur Jamain atas soalan yang ditanyakan. Yang pertama, merancang anak, dan yang kedua tentang memohon penceraian bila mana dah tak tahan dengan kehidupan berumah tangga. Datuk, silakan. Pertama sekali, hukum tahdidun nasal. Kita merancang keluarga. Merancang keluarga itu dibenarkan oleh syarak. Ya, kalau kita nak menjarak-jarakkan anak, hukumnya makruh saja. Ya, sebab apa? Sebab Nabi SAW suka kita mempunyai keturunan yang ramai, dan umat Nabi Muhammad yang ramai di padang mahsyar. Nabi bangga. Namun begitu, Nabi juga tidak melarang para sahabat untuk melakukan azal ketika peperangan. Suami nak pergi perang 2-3 bulan, jadi mereka takut nanti isteri mengandung dalam keadaan tak sihat, tak ada orang nak jaga, maka Nabi membenarkan azal. Dan terdapat riwayat Nabi dalam riwayat bahawa para sahabat mengatakan kami melakukan azal ketika itu Quran sedang turun. Jadi tidak ada larangan pun daripada Al-Quran mengatakan merancang keluarga itu dilarang. Azal ni iaitu tidak memasukkan benih lelaki dalam rahim perempuan. Maksudnya dia tidak berlaku, dia tidak, orang kata apa, tidak buat secara biasa. Ya. Sekarang ini digunakan kaedah lain pula. Dia menggunakan kondom, menggunakan pil perancang. Adakah itu semua digunakan? Gunakan IUD, macam-macam cara. Boleh tak? Boleh. Hukumnya makruh sahaja. Dan ulama letakkan syarat, mesti kedua-dua pasangan itu, mana lelaki dan perempuan, saling mengizin antara satu sama lain. Redha. Mana lelaki izinkan, isteri pun izinkan. Dia tak boleh suami izin tapi isteri tak izin. Tak boleh. Isteri buat seorang-seorang, dia makan pil, suami tak tahu. Itu tak boleh. Itu haram hukumnya. Dia kena bagi tahu suami kena bagi tahu isteri. Sama-sama berbincang untuk merancang keluarga demi kebahagiaan. Itu yang pertama. Betul. Nombor 2, tentang keharusan minta cerai. Untuk minta cerai. Boleh tak orang perempuan nak minta cerai? Dalam Islam ada khuluk. Dalam Islam ada khuluk. Boleh minta cerai. Tapi sebelum minta cerai itu, atau minta khuluk, minta cerai biasa dulu. Sebelum minta cerai biasa, ada proses-proses dia. Jadi pergilah ke mahkamah, ya, minta minta mahkamah tolong bantu, minta Jabatan Agama Islam tolong bantu, ya. Nanti Jabatan Agama Islam akan bagi kaunseling, ya. Mahkamah juga akan bantu untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan hakam-hakam yang dilantik. InsyaAllah menerusi cara itu, ada orang tak berjaya, tak jadi cerai. Ada orang bercerai. Jadi kalau orang perempuan rasa dia tak mampu lagi untuk bersama dengan pasangan, dan suami pula tak nak ceraikan dia, maka jangan menzalimi diri sendiri. Boleh usaha bertemu dengan orang yang pakar, iaitu peguam syar'i lah, dan benda ni boleh diangkat di mahkamah dan juga Jabatan Agama Islam. InsyaAllah hak kita akan terpelihara. Antara hak kita, jangan bagi diri kita dizalimi, jangan bagi kita tertekan, jangan bagi kita rosak kerana suami kita yang tidak bertanggungjawab. Wallahu a'lam. Jangan dizalimi, jangan tertekan kerana pasangan yang tidak bertanggungjawab, maka dibolehkan, diharuskan untuk meminta penceraian. Baik. Dan ini mungkin soalan terakhir untuk hari ini, dan soalan ini juga kita kaitkan dengan soalan daripada sahabat kita di awal tadi. Dibuat panggilan dari sahabat kita Tuan Ismail Maisa yang bertanyakan tentang apakah tujuan dan juga hikmah keharusan dalam hukum. Baik. Soalan ini kita ajukan daripada sahabat kita Puan Syahiralia Muhammad. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Katanya ada 2 soalan. Yang pertama, apakah hukum penjualan produk menggunakan ayat ruqyah, ayat Al-Quran untuk tujuan komersial? Dan soalan yang kedua, apakah tujuan dan hikmah keharusan dalam hukum? Terima kasih juga kepada Syahiralia Muhammad atas soalan yang diajukan pada hari ini, dan mungkin kita boleh jadikan soalan ini sebagai kesimpulan juga untuk perbincangan kita pada hari ini, Datuk. Silakan. Baik. Kalau di Malaysia, mufti-mufti tidak membenarkan, ya, menjual produk menggunakan ayat Quran. Jual kuih. Kuih ini telah dibacakan ayat suci Al-Quran. 30 juzuk. 25 juzuk. 3 macam-macam lah. Jadi dia orang nak jual produk dia, nak jual roti canai, jual roti canai lah. Janganlah roti canai yang telah dibaca 30 juzuk.
oleh 30 orang budak tahfiz. Macam mana cara dia? Dia pening kepala semua tu. Dah jadi macam memperdagangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu tak dibenarkan. Hukumnya haram. Ya, tak boleh kita gunakan ayat Quran untuk perdagangan. Tak boleh. Maknanya kita buat satu produk, tulis nama kedai pun nama ayat Quran. Tak boleh. Sebab apa? Kita nak mempermain-mainkan ayat Quran. Ayat Quran ini untuk dibaca, untuk diamalkan, untuk kita jadikan cara hidup, the way of life. Bukannya untuk diperdagang. Dan akhirnya, kalau katakan kita jual produk kecantikan, produk tu guna ayat Quran pula. Kalaulah jadi apa-apa, orang akan kata Quran yang salah. Jadi jangan jadikan Quran itu bebanan sehingga kita kita terlepas, manakala yang salah itu adalah ayat suci Al-Quran, wa iyazubillah. Jadi semua tu kena jaga kesucian ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang pertama. Nombor 2, tujuan dan keharusan. Apa tujuan keharusan yang kita katakan harus? Ya, kenapa hukum Islam tu banyak harus daripada haram, banyak harus daripada wajib? Sebab sebenarnya nak bagi tahu, Islam ini bukanlah agama yang menghukum. Islam ni dia jadikan semua benda ni untuk kita. Orang kata, ustaz, banyak sangatlah benda haram untuk diminum ni. Cuba tunjuk kat saya berapa awak senaraikan 10. Nak jumpa 10 pun payah. 3 pun susah tak? Yang haram arak. Betul tak? Minuman-minuman yang mendatangkan mudarat tu je. Yang lain, air berkarbonat, air susu, air madu, air segala jenis air boleh minum. Betul tak? Betul. Banyak yang harus berbanding yang haram. Jadi maknanya Islam itu rahmatan lil alamin, adalah agama yang sangat rahmat kepada semua. Jadi tak ada masalah dalam bab perkahwinan. Awak boleh nak berkahwin seorang, 2, 3, 4 mengikut Islam. Tak ada masalah. Cuma akan jadi haram kalau kamu menzalimi orang lain. Nampak tak? Jadi maknanya sekarang ni Islam banyak membenarkan daripada melarang. Cuma kitalah yang tak pandai menggunakan, mengambil amanah yang Allah bagi itu, sehingga kita melakukan perkara yang haram daripada keharusan yang Allah bagi. Allah bagi kita harus makan, tetapi kita telah merosakkan tubuh badan kita dengan memakan makanan-makanan yang boleh mendatangkan mudarat pada kita. Islam benarkan makan gula, tapi kita makan gula berlebihan, sampai kena penyakit kencing manis. Na'udzubillah. Itu dah jadi benda lain lah. Sebab ni kita hargailah apa yang Allah dah haruskan, berkadar-kadarlah dalam setiap perkara yang diharuskan. Sebab setiap benda yang Allah bagi ada hikmah dan ada kebaikannya, insya-Allah. Insya-Allah. Islam bukan agama menghukum, ia adalah agama yang rahmah dan sangat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua hamba-Nya. Jangan dibebankan kehidupan kita dengan perkara-perkara yang kita salah faham di dalam agama kita. Baik, Datuk, mungkin boleh tutup dengan doa ringkas, Datuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, dan juga terima kasih diucapkan kepada Datuk atas pencerahan, atas perkongsian pada hari ini yang memberikan kita satu motivasi untuk menjadikan kita sebagai umat Islam yang terbaik dan sahaja hidup dalam keadaan aman dan juga damai. Dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Aiman dan juga ahli panel Ustaz Muhammad Abdullah dengan topik sirah Tamim Ad-Dari. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.